عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula pengajian kita di Masjid Al-Mustaqim, yang mana di sini kita membaca kitab Safinatun Najah, iaitu Safinah Bahtera, Najah kejayaan ataupun keselamatan, Bahtera keselamatan. Nabi mengumpamakan sunnahnya seperti bahtera, ark, kan, kapal. Kata Nabi, sunnahku umpama sebuah bahtera. Sesiapa yang diumpamakan bahtera seperti bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ajaran Nabi ini, sunnah Rasulullah ini, Nabi umpamakan seperti bahtera Nabi Nuh. Sesiapa yang menaikinya, berada di dalam bahtera tersebut, maka dia akan selamat. Sebaliknya, sesiapa yang enggan, tidak mahu, engkar untuk berada dan menaiki bahtera tersebut, maka dia akan lemas dan binasa. Antara yang menjadi contoh yang tak mau naik, anak Nabi Nuh alaihissalam. Apabila Nabi Nuh ajak pelawar supaya dia naik, apa yang dia kata? Apa yang dia jawab? Dia akan lari ke atas gunung, bukit. Demikian apa yang dikatakan dengan sunnah. Kita ulas sikit lah, lama kita tak baca kitab ni. Sunnah yang kita ajak, yang kita seru manusia kepadanya, umpama bahtera. Sesiapa yang mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, belajar sunnah, berpegang dengan sunnah, seumpama dia naik bahtera Nabi Nuh. Hasilnya dia selamatlah. Sebab itu bila kita ajak orang, kalau dia tak mau, dia mencampakkan diri dia sendiri dalam kebinasaan dan kecelakaan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, apabila kita duduk di atas sunnah, kita berada dalam bahtera yang akan menyelamatkan kita daripada lemas dan binasa. Jadi bahtera penyelamat. Kita sampai kepada bab yang berikutnya, iaitu rukun wudu. Kita sampai kepada bab yang berikutnya, iaitu rukun wudu. Dan kitab ini adalah kitab yang ditulis berdasarkan kepada pandangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi bila kita sebut berdasarkan mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, artinya perkara-perkara ini merupakan pandangan dalam mazhab lah, kan? Rukun wudu. Tuan-tuan jumpa muka surat berapa? Kita ada bekalkan terjemahan dia punya matan dia, teks dia, untuk rujukkan kita. Muka surat berapa? Rukun wudu. Ada? Tuan-tuan tengok dia terjemahan Melayu, dia ada Arab Melayu kan? Tuan-tuan tengok yang Melayu. 14. Tuan-tuan buka muka surat 14.
berkaitan dengan rukun wudu. Ada berapa dia tulis di situ? Rukun bermaksud suatu perkara yang wajib. Maksudnya di sisi berdasarkan kepada pandangan mazhab al-Imam Syafi'i, seseorang yang berwudu mesti wajib kena ada 6 perkara. Kalau dia tak buat salah satu daripada 6 ini, dia tidak buat dengan sempurna, meninggalkannya, maka wudu tersebut tidak sah. Kalau dia semayang, semayang tu pun tak sah. Jadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia kata rukun wudu ada 6. Tuan-tuan mengaji kan dulu macam mana dia ajak? Rukun wudu itu ada 6. 4 mazhab apa ni? Wahabi ke? 4 basah 2 kering. Kan kita mengaji dulu kitab pondok. Kan mengaji dulu tak, kami tak pernah mengaji mazhab Syafi'i ni. Kan? 4 basah 2 kering. Kan? Itu cara dia nak bagi mudah kita ingat. Jadi kita nak go through satu-satu ni. Apa yang dikatakan dengan perbahasan berkaitan dengan rukun wudu. Sebab kita kena faham ni, tuan-tuan, mengaji ni penting. Differentiate, bezakan di antara apa yang dikatakan rukun dengan apa yang dikatakan sunat. Jangan bohong, jangan pukul rata. Ulama dia bezakan rukun dengan sunat ni untuk memudahkan kita. Saya bagi contoh. Di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, membaca bismillah sunat. Tuan-tuan ambil ayat semayang, baca bismillah tu sunat. Kalau kita tahu kata sunat, kita ambil ayat semayang, kita tak baca. Bukan terlupa, tak mau baca. Dah memang tahu. Kita buka kepala paik, ayat keluar, basuh tangan. Tak dengar bismillah. Kawan kita kata lupa, dak aku tak mau baca hari ni. Jadi ke mana ayat semayang kita? Sah. Jangan main-main. Kan? Sebab setengah dia tak baca bismillah, dia ambil lain. Sebab apa? Kerana sebahagian kita tak tahu dia duduk dalam bab mana. Dia duduk tang mana. Benda tu duduk tang wajib ke atau duduk tang sunat. Dia tak tahu. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan mungkin tersilap ke, terbasuh belah kiri dulu, lepas tu basuh belah kanan. Kan? Kadang-kadang kita pun tak ketahuan kiri kanan kan. Orang suruh kena belah kiri, tak kena belah kanan. Dia pergi basuh belah kiri, lepas tu dia basuh belah kanan. Jadi ke mana wuduk dia? Kan? Sah. Pasal mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri hanya sunat. Basuh anggota kiri, lepas tu basuh anggota kanan, tak membatalkan ayat sembahyang. Jadi ini berapa perkara lah kan. Dia kata ustaz, basuh dah semua, tinggal tak basuh kaki je. Pasal apa? Pasal nak main basuh di masjid, sekali kaki kotor, basuh kena basuh lain. Dia basuh muka, dia basuh kepala, kaki dia tak basuh, dia main basuh di masjid. Tak apa tak? Kering habis dah yang lain tu. Dia pesudah. Dia main pesudah di masjid. Boleh tak boleh? Berdasarkan mazhab Syafi'i boleh. Pasal apa? Apa benda yang dia tak buat tu? Lepas-lepas dia basuh semua, dia tak basuh terus kaki. Tak basuh terus kaki tu kita panggil apa? Muwalat. Dia tak buat secara bersambung. Dia tinggal satu-satu. Tinggal satu-satu ni tak membatalkan sembahyang berdasarkan mazhab Syafi'i. So kita kena tahu. Kan? Okey tuan-tuan. Dia kata rukun wudu ada 6. Pertama niat. Sekali kita tengok mazhab Syafi'i terjemah niat tu apa dia?
niat tu apa? Ha? Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang ni yang tuan-tuan tengok dia calik jamboi. Betul lah. Jangan kata tak ada hadis. Ada hadis. Kita baca. Kan? Ada hadis. Apa hukum dia? Kalau ikut mazhab Syafi'i sah. Kan? Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, bukan ke mata ni, mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib apa makna tertib? Ikut turutan. Dia kata hari ni kata hangat tak boleh basuh kepala, terus basuh kaki dulu. Batal. Kan? Pasal dia tak buat rukun tertib. Tertib dia beza dengan mualat. Mualat tadi sunat. Saya kita bincang. Sebelum kita nak pergi kepada 6 perkara sat saja selesai. Kita ambil sikit hadis-hadis kelebihan wudu. Kita go through sikit, dia tak sebut di sini tapi kita buat tambahan sikit. Kita ambil berapa hadis kelebihan wudu. Sat lagi kita akan bahas secara lengkap apa dia yang dikatakan niat membasuh muka dan sebagainya, kan? Bila kita nak niat, tapi based on mazhab Syafi'i lah. Kan? Kita sebutlah sikit perbezaan mazhab-mazhab lain tu, kita sebut sikit. Tapi kita memang nak mengaji betul-betul apa yang disebutlah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi sebelum kita nak ambil wudu, kita nak kena tahu juga dia punya keistimewaan. Dia panggil apa? Fadilah, kelebihan. Ambil ayat semayang ni. Keutamaan, keistimewaan, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah ke atas orang yang mengambil air semayang ataupun wudu, kan? Air semayang ataupun air wudu. Apa dia kelebihan dia? Mari kita tengok sikit. Hadis yang pertama, kelebihan berwudu. Sebahagiannya tuan-tuan bisa dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ini hadis yang pertama. Maknanya tuan-tuan yang ambil wudu termasuk dalam hadis ni. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata dia dengar. Abu Hurairah ni kalau dia kata dia dengar, memang dia dengar lah. Sebab kadang-kadang bila dia kata dia riwayat, dia tak sebut dia dengar. Dia kata daripada Nabi, boleh jadi dia tak dengar. Boleh jadi dia ambil pada orang lain. Pasal kita kena tahu dia dengan Nabi tak lama. Dia hidup bersama dengan Nabi tak lama. Banyak hadis yang dia dapat selepas Nabi wafat, dia pergi ambil kat sahabat lain. Dia rajin lah. Dia rajin. Nabi pun doa dekat dia, dia pun rajin. Lepas Nabi wafat, dia pergi jumpa kawan pun jumpa. Jadi kebarangkalian untuk dia ambil hadis daripada Nabi itu tak banyak lah. Tapi dia ambil pada sahabat lain. Tapi bila dia kata sami'tu, aku mendengar, maknanya dia dengar langsung lah. Dia dengar langsung daripada Nabi. Dia kata Nabi sebut, sesungguhnya umatku, kita lah tu, akan dipanggil pada hari kiamat. Yang ni di mana? Yaumal qiyamah. Di mana? Di padang mahsyar. Mahsyar artinya tempat berhimpun. Kita akan dipanggil. Kita sahaja yang dapat kelebihan ni. Umat lain tak ada. Kita akan dipanggil, diseru
Dan kita adalah umat yang pertama yang dia akan dipanggil VVIP. Mai sayuk tapi nak panggil dulu. Kan? Umat yang terakhir. Tetapi pada hari kiamat, kesemua perkara bermula dengan umat Muhammad. Dihitung, dihisap, ditimbang, diberikan buku catatan, diizinkan lintah titian sirat, dibukakan pintu syurga, masuk dalam syurga. Semuanya bermula dengan umat Muhammad. Yang lain kemudian daripada tu. Habis umat Muhammad, barulah mai umat-umat lain. Dia tak ikut turn siapa mai dulu. Dia kira umat Muhammad. Beruntung orang yang menjadi umat Muhammad. Kita sebahagian daripadanya. Tak tahulah kot jadi umat kahak ke, umat Yahudi ke, tu cerita lain lah. Umat Buya kan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, putih, bersinar, bercahaya. Muka, anggota, tubuh badan umat Muhammad ada cahaya. Yang ni bukan cahaya bohong, ini bukan cahaya rekaan, ini real, betul-betul. Ini bukan cubaan, ini betul-betul cahaya betul. Mari mana cahaya tu terbit mana? Dia ada di anggota-anggota kita, di tubuh kita. Dia menjadi apa? Dia menjadi sebagai satu lambang, simbol, satu sign, tanda itu umat Muhammad. Jadi nak kenal pasal ramai, nak cam macam mana? Kan macam tuan-tuan pergi ke Mekah, kan macam-macam depa buat. Ikat tu lah, bubuh gelang lah, nak bagi cam kata grup mana ni. Tak tahu grup mana, kan? Tengah-tengah duk tawaf, elok duk grup Malaysia, pi masuk grup Turki. Dia pun talbiyah ala Turki. Labbaikallah. Main dengan jemaah Malaysia. Dia jadi serabak. Jadi nak habaq punya, nak habaq kat tuan-tuan, satu keistimewaan khas. Hanya umat Muhammad ada cahaya min atharil wudu, kesan daripada air sembahyang. Kesan daripada ayat sembahyang itulah marinya cahaya tersebut. Kemudian dia sambung, dia kata apa? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang nak cahaya dia panjang, cahaya dia besar, cahaya dia luas, maka dia lebihkanlah. Ambil ayat sembahyang tu, kalau dia basuh bagi lebih, nanti cahaya pun jadi lebih. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Tuan-tuan, bila kita ambil wudu, kita kena rasakan inilah yang akan menjadi lambang, tanda sebagai umat Muhammad. Jadi bila kita ambil wudu, kita rasa satu semangat, satu kelebihan. Cuma sebab itu, sebahagian fuqaha tak berapa berkenan kita buat apa? Nabi kata kesan daripada hampa ambil ayat sembahyang tu, dia akan jadi cahaya untuk hampa di akhirat. Sebahagian fuqaha bila dia baca hadis ni, dia tak berkenan kita buat satu benda. Apa dia? Lah. Pasal itu saya malas nak buat kelas. Cerdik dah. Tu kita cuti banyak. Ajak Isnin, Selasa, Rabu cukup. Khamis, Jumaat, Sabtu ni kita cuti. Kan? Dia berkata kalau cuti banyak duit tak masuk. Tak tahu lagi cuti lagi banyak duit. Yang tu yang pelik. Ya Tuhan. Sebahagian fuqaha makruh kita lak wudu. Tak bagi. Dia sama kih dengan apa? Sama kih dengan beruih gigi bulan puasa. Sama kih. Bila Nabi kata apa? Nabi kata fammus saim
Al-Imam Syafi'i dia baca hadis ni dan dia kata dia tak suka beruih gigi lepas daripada tergelincir matahari. Dia suka bau tu ada. Jangan duk buang bau tu. Bau busuk tu biar ada. Dia pegang hadis ni. Sebab itu di sisi mazhab Syafi'i makruh, dibenci siapa yang beruih gigi lepas daripada tergelincir matahari, hilang bau busuk. Pasal apa? Bau busuk itu di sisi Tuhan, Nabi kata apa? Tuan-tuan jangan main-main. Bau busuk tu atyab, lebih baik, lebih wangi, lebih harum daripada apa? Mirih al-misk. Misk apa? Kasturi. Jadi biar kesan ibadat tu, kesan ibadat tu ada. Walaupun pandangan ni dibantah oleh sebahagian fuqaha, dia kata bau ni bau akhirat, bukan bau dunia. Panjanglah cerita, tapi saya nak kata pasal apa dia tak bagi beruih, pasal apa di sisi mazhab Syafi'i makruh, pasal apa dia tak mau buang bau busuk tu, kerana itu akan menjadi saksi kesan di hadapan Tuhan. Dan pasal apa ulama tak bagi kita layak sembahyang? Ada hadis daripada Maimunah yang mana satu hari Nabi SAW ambil wuduk, dia buat mindil. Mindil ni apa dia, macam sapu tangan, tisu, mindil. Dia suar dekat Nabi. Nabi tolak sapu tangan tu. Lagi terang, lagi clear. Bila Maimunah suar, Nabi habis ambil wuduk, suar mindil, suar sapu tangan, Nabi tolak. Ulama kata Nabi tak mau lap, tak suka lap, nak biar basah. Mari ulama yang kata tak apa lap tu, dia kata apa? Maimunah bagi kain tu pasal memang Nabi akan lap, cuma hari tu dia tak lap. Pasal apa Maimunah buat mai kain, memang dia tahu kata Nabi akan lap. Pasal itu dia buat mai. Itu macam laki kita, dia balik, kita tahu dia akan minum air. Kita pun balik, tahu dah dia tak minta, kita pun suruh. Hari tu kita suruh dia tak minum. Bukan dia tak minum, hari tu saja dia tak minum. Nah, dia dah minum bini lain. Tuan-tuan kata, saya tak kata. Okey. Jadi nak habaknya sebab itu para ulama tak suka kita lap, tak suka kita lap. Okey? Dia jadi kesan kita. Depa kata kalau siapa yang tak ambil wuduk atau ambil wuduk tak kena, tuan-tuan, saya nak sebut jangan terkejut. Kesemua hadis, semua hadis yang menyebut tentang kelebihan wuduk diikat dengan apa? Wuduk yang sempurna. Sekejap lagi kita nak baca ada 1-2 lagi lah, tapi saya nak habang awal-awal kat tuan-tuan. Kesemua reward, ganjaran ini Tuhan hanya bagi selepas dia ambil wuduk dengan sempurna. Jadi siapa yang tak ambil lebih kurang, ambil cincai, ambil ikut teradak, ambil tak sempurna, jangan duk rasa dia nak dapat benda ni. Sebab kebanyakan Nabi kata apa? Fa'asbiril wudu. Perkataan dia fa'asbiril wudu. Dia mengambil wudu dengan sempurna. Uthman bila dia ajak macam mana Nabi ambil wudu, dia kata apa? Nahwa wudu'i hadha. Uthman dia ajak. Uthman ni dia yang ajak ambil sembahyang macam Nabi tu. Dia basuh macam ni, dia kata apa? Dia kata lagu ni lah aku tengok Nabi ambil, dan Nabi kata siapa yang man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang ambil ayat semayang macam aku ambil, syarat dia kena macam Nabi ambil. Macam Nabi ambil lah, baru dapat. Pasal itu kita kena mengaji, pasal itu kita sebut bab niat, bab wuduk ni, pasal kita nak dapat reward tu. Kan? Okey. Cuma masalah pada hadis ni tang mana? Masalah hadis ni, masalah tang faman istata'a minkum an yutil. Siapa dia yang mampu untuk basuh bagi lebih, bagi panjang cahaya dia, basuhlah bagi lebih. Yang ni ulama hadis kata bukan perkataan Nabi. Walaupun kita baca tadi dia duduk sekali dalam hadis, tapi kata para ulama, qala ulama'ul hadis, berkata para ulama hadis, dia kata hadhil jumlah laysat min qaulir rasul.
Perkataan suruh basuh bagi lebih ni bukan hadis. Dah kalau bukan hadis, siapa yang kata? Siapa kata? Kawan yang cerita hadis itulah, siapa dia? Abu Hurairah lah, takkan Abu Bakar pula. Yang cerita Abu Hurairah dia lah tambah. Tapi tuan-tuan, yang kata ulama hadis, yang kata ahli hadis, kan, ahlul hadis, dia ada satu kaedah macam mana dia boleh tahu hak ni kata-kata Nabi, hak ni kata-kata rawi hadis. Rawi hadis tu orang yang cerita tu. Macam mana dia boleh trace, dia boleh scan, dia boleh tahu hak ni memang Nabi kata, hak ni dah, ni Nabi takkan kata lagu ni, dia yang tambah. Macam mana? Yang tu kerja ahlul hadis. Kita bukan kata nak tahu hak ni Nabi kata, hak ni hadis tu dia sebut sekali. Dia tak kata pula yang Nabi sebut takat tu, ni aku pula nak sebut. Dia tak habaq, dia sambung terus. Tapi ulama hadis bila mai dekat dia hadis tu, dia boleh kerak takat mana Nabi cakap, takat mana yang Abu Hurairah tambah. Yang suruh basuh bagi lebih tu bukan Nabi. Pasal apa kita kena tahu hak mana takat mana hak Nabi kata, takat mana Abu Hurairah kata? Pasal apa? Besar. Pasal bila kita tahu hak mana yang Nabi kata, yang tu menjadi sunnah, yang tu menjadi arahan, yang tu menjadi syariat, yang tu kita kena ikut. Yang Abu Hurairah itu kata-kata dia. Bila kata-kata dia, kata Imam Malik bin Anas, perkataan manusia, kalamun nas yutraku wa yukhas. Kamu boleh ambil dan kamu boleh buang. Jadi yang Abu Hurairah tu kata-kata dia, petua dia, fatwa dia. Dan kita tahu Nabi SAW dia sangat apa? Dia sangat concern tentang apa? Penggunaan air. Saya bimbang bukan apa? Abu Hurairah mungkin dia tak maksud macam tu, tapi kita bimbang lah. Bila duk ajak suruh basuh bagi lebih ni, dia nanti pi satu penyakit psikologi, psikiatrik. Dia pi kepada penyakit mental, iaitu was-was. Bila dia basuh tu, dia duk rasa tak kena, basuh tak kena, basuh tak kena. Ibnul Jauzi kata, Ibnul Jauzi kan, saya baca kat tentang Ibnul Jauzi, satu orang mari tanya kan, dalam Talbisu Iblis. Dia kata macam mana nak buat ni? Duk basuh tak berasa kena, duk basuh tak yakin. Ibnul Jauzi kata bukan setakat wuduk. Bukan setakat wuduk yang tidak wajib ke atas hang. Salat pun hang tak wajib. Jadi tak payah susah hati, tak payah. Dia kata kat kawan tu, tak payah susah hati. Tak payah susah hati nak ambil wuduk, tak payah susah hati nak sembahyang. Pasal orang macam hang tak wajib. Yang wajib orang Islam baligh berakal. Hang Islam ada dah, balik dah, cuma tak cukup akal. Pasal apa? Basuh duk kata tak basuh, gila. Bila kita tanya pakar-pakar sakit jiwa, memang wah-wah tu penyakit jiwa. Penyakit jiwa dan perlu dirawat. Jangan tuan-tuan, jangan main-main. Dia boleh bawa pergi kepada mental teruk. Jadi macam mana tuan-tuan? Basuh setakat Nabi basuh lah. Setakat Nabi basuh. Tu satu kelebihan dia. Yang tu pun saya ingat padan lah. Sebab tuan-tuan kena ingat tau, bila kita bangkit esok, saya bagi tahu dah, banyak hadis cerita tentang sign, tanda-tanda orang bangkit ni. Kita umat Muhammad ni akan dikenali oleh, tuan-tuan kena tengok hadis ni. Saya ingat hadis ni pun tuan-tuan banyak baca. Wa an Abi Hurairah, Abi Hurairah juga. Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kawasan kubur. Faqal, Abu Hurairah kata bila Nabi sampai ke kawasan kubur, baginda baginda berkata, Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah
bikum lahikun. Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Qal antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Qalu kaifa na'rif man lam ya'ti ba'd min ummatik ya Rasulullah. فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غرة مهجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. Tuan-tuan, hadis ni sangat hebatlah. Apa dia? Satu hari Nabi pergi ke kubur. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Salam sejahtera. Assalamualaikum wahai penduduk negeri ini. Negeri ini negeri apa? Negeri mana ni? Alam barzakh. Negeri kubur. Alam kubur atau alam barzakh. Kamu telah mendahului kami. Kami akan menyusul, lahikun, insya-Allah kami akan menyusul. Ni kita selalu baca. Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya nanti kami akan melihat saudara-saudara kami. Sahabat-sahabat Nabi, bila dia dengar kami akan melihat saudara-saudara kami, dia bertanya dekat Rasulullah, siapa dia saudara-saudara kami tu? Kami ni bukan saudara-saudara kamu. Ni dah tengok kami dah, nak tengok siapa lagi? Siapa yang kau akan melihat sebagai, siapa yang kau maksudkan sebagai saudara tu, yang kau akan lihat nanti ni? Kami ni duk ada di sini ni. Kami ni saudara engkau. Nabi kata, tak. Kamu ashabi. Kamu sahabatku. Nak jadi sahabat Nabi macam mana? Kena jumpa Nabi, kena beriman dengan Nabi, kena mati atas Islam, mati atas agama tu lah. Tuan-tuan macam mana? Beriman okey, mati insya-Allah lah, tak tahu ke depan tu. Tang berjumpa tu harus ya. Jadi tuan-tuan tak boleh mengaku sahabat Nabi lah, umat Nabi. Dia berkata rugi kita tak boleh jumpa Nabi. Jangan. Alhamdulillah tuan-tuan, yang penting beriman. Jumpa satu anugerah, tapi banyak yang jumpa tak beriman. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Jumpa tak beriman ke tak jumpa tapi beriman? Kalau nak berjumpa, mungkin Abu Jahal berjumpa, Abu Lahab berjumpa, tapi mereka tak beriman. Tapi Nabi kata kita akan dapat satu gelaran ikhwan, saudara. Ikhwanuna, saudara kami. Dan mereka ni dalam riwayat lain Nabi sebut sangat hebat. Mereka tak jumpa kami tapi mereka beriman dengan kami. Cuma sahabat Nabi tanya, macam mana? Dia bertanya, kaifa na'rif man lam ya'ti ba' min ummah. Macam mana nak kenal dia? Macam mana Nabi nak kenal kita ni? Jenuh kan kita. Dia kata saya umat Nabi. Kita nak pergi mengaku tak? Nabi kata macam ni. Nabi buat satu analogi. Nabi kata, satu orang lahu khil. Satu orang lahu khil. Lahu khil ni dia ada kuda. Kuda dia duhmin buhmin. Kuda dia semua hitam. Kecuali satu saja yang putih. Duhmin buhmin ni maksudnya ada satu saja yang putih. Ghurrun muhajjalah. Ghurrun muhajjalah ni tuan-tuan tahu kan, kuda dia ada macam apa, hujung-hujung dia tu kan, hujung-hujung kuda tu dia ada putih. Dalam banyak-banyak hitam tu dia ada putih. Jadi boleh tak kita ni pengembala ni cam hok putih tu, bukan cam hok hitam. Cam hok hitam demam. Cam hok putih tu ada seekor tu ya. Oh, daripada jauh boleh cam lah.
Jangan suruh cam hak hitam, cam hak putih. Nabi kata lagu mana tuan tu boleh cam kuda putih tu, di kalangan kuda-kuda hitam, dia boleh tangkap, dia boleh tahu, dia boleh cam pasal hak tu saja yang beleng, terang, cerah, putih. Macam itulah aku boleh kenal umatku apabila mereka bangkit, mereka ada cahaya wudu. Cahaya itu tanda mereka umat aku, dan aku akan kenal mereka melalui tanda itu. Ini kelebihan wudu. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, kelebihan wudu selain daripada tanda kita bukti umat Nabi yang paling besar kali, bukti kita tu duduk di situ, kita akan diampunkan dosa apabila kita ambil wudu. Hak tu tuan-tuan maklum kan? Jadi tuan-tuan berwuduklah selalu. Kerana ini adalah bukti di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang ni tuan-tuan cukup kot kita ambil dua hadis tu. Banyak lagi kalau kita nak ambil tentang kelebihan. Dan orang yang apa dia ni rajin berwuduk ni, kan, rajin berwuduk ni, kan, Nabi SAW sebut kan, ma minkum min ahadin yatawadda fayublaghu aw fayusbiru wudu thumma yaqul, siapa yang ambil wuduk dengan sempurna, dia selalu sebut dengan sempurna, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan ambil wuduk dengan sempurna. Satu hari sahabat cerita, kita tengok dalam perbahasan tu, ambil bagi sempurna, lepas tu habis tu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan boleh apa? Ni tak semayang lagi ni, belum semayang ni, bukan semayang, tak semayang. Tapi janganlah lepas-lepas wuduk tak semayang baca ni, dia kata cukup dah. Siapa yang ambil wuduk dengan sempurna, lepas tu dia baca doa lepas wuduk, Nabi kata apa? Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya, rawahu Muslim. Sesiapa yang ambil wuduk dengan sempurna, mengikut sunnahku, kemudian membaca doa selepas wuduk, Allah akan membukakan ke semua pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? Tsamaniyah, ada 8. 88 pintu buka. 88 pintu buka. Yadkhulu min ayyiha sya, dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia nak. Ini salah satu kelebihan daripada ambil ayat semaya. So itulah beberapa kelebihan yang kita kongsi. Sekarang kita balik kepada perbahasan berkaitan dengan rukun wudu. Okey, ada masa lagi. 6. Nombor 1, an-niyah. Niat ni. Mari kita tengok mazhab Syafi'i. Dia bahas apa? Dia kata qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb wa talaffuz biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajh. Ini ta'rif niat. Ta'rif niat di sisi mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dengar bagi elok-elok. Sekali tuan-tuan silap faham pula. Niat adalah qasd. Orang Kelantan guna istilah ni. Dia hantar anak dia pergi mengaji ke, pergi mana-mana, muqassad, bagi molek. Cakap Arab. Muqassad, bagi molek. Qasad tu maksud apa? Qasad, niat, tujuan. Maksud niat, definisi di sisi mazhab Syafi'i, suatu tujuan yang dia nak buat, itu niat. Sebab itu orang yang berdiri dalam, tuan-tuan, orang yang berdiri dalam saf, berdiri dalam saf, bukan berdiri tengah padang. Satu orang tuan-tuan lalu tengok duk berdiri tengah padang. Dia nak buat apa? Tak tahu, kena pergi tanya, "Oi, nak buat apa?" Dia kata nak tengok ni burung. Tapi kalau kawan tu berdiri di dalam saf, tak payah tanya aku. Tak apalah kalau rajin tanya apilah. "Oi, buat apa?"
Dia nanti tengok kita. Artinya memang ada apa? Ada qasa. Pasal apa yang payah sangat? Amboi. Bukan dia berdiri tengah padang, dia berdiri atas sah. Kalau dia berdiri tengah padang, dia duk angkat lagu tu, kita faham. Mungkin dia nak main bola, mungkin. Tapi kalau duk atas ni, Allahu Akbar, memang ada qasa. Muqtarinan bi fi'lihi. Dan qasa tu mesti apa? Mesti dia kata bersamaan ketika melakukannya. Maksud masa dia buat tu mesti ada niat lah. Masa dia buat tu mesti ada niat lah. Tuan-tuan makan ada niat tak? Tak ada. Habis tak? Habis. Punya tak ketahuan. Dia kata ni tak ada niat ni habis. Kalau ada niat tak tahu. Maksudnya niat ni satu benda yang sangat semula jadilah. Apa pasal yang sampai nak kena berdiri, ambil lajuk macam kapal terbang nak naik ke? Tuan-tuan tahu kapal terbang nak naik? Kapal terbang dia bukan lagu kereta start terus tekan minyak. Dia ambil lajuk, pusing. Dia sampai dia kata okay ready take off. Kan, baru dia nak naik. Awal tu dia ambil lajuk. Kita kadang-kadang tuan-tuan berdirilah sembahyang, duk ambil lajuk. 15 minit tak ketahuan takbiratul ihram. Asia ke Firefly kita tanya. Tu imam ni Asia ke Firefly? Bila kita pecat dia marah. Apa? Allahu Akbar. Nabi idza qumta ila as-salah fa asbigh al-wudu fakabbir. Nabi kita bila hampa nak sembahyang, hampa ambil wudu elok-elok, hampa berdiri menghadap kiblat, hampa angkat takbir lah. Tak payah duk landing. Kita bukan kapal terbang 380 nak ambil landing lajak-lajak. Takbir. Macam tu juga nak ambil sembahyang, berdiri tengok kepala paip tu sampai kepala paip tu tak tahu kau tengok renung kepala paip tu. Nampak macam ayam KFC ya? Renung. Apa ni? Ini semua apa? Min talbis. Okey. Dia tak habis lagi, dia tak habis lagi. Okey. Wa mahalluha, mahal. Wa mahalluha, dan tempat kepada niat. Ni takrif ni saya ambil berdasarkan pada mazhab Syafi'i. Wa mahalluha, dan tempatnya nya tu balik kepada siapa? Balik kepada niat. Niat tu balik kepada niat. Tempatnya nya tu balik kepada niat. Tempat niat tu di mana? Al-qalb, di hati. Di hati. Niat tu di mana? Di hati. Bukan di mulut. Cuma dia katalah wa talaffuz. Yang talaffuz nawaitu raf'al hadathil asghari tu dia panggil apa? Ada saya tanya, nawaitu raf'al hadathil tu apa? Yang sebut tu, yang tu niat. Nampak dia tak faham. Yang tu talaffuz. Talaffuz, lafaz. Talaffuz tu di sisi mazhab Syafi'i. Jangan duk kata tak ketahuan lah. Talaffuz, sebut nawaitu, sebut dengan mulut ni, keluar kot lidah ni kata tu, di sisi mazhab Syafi'i sunnatun. Sunat. Bukan wajib. Maknanya kalau satu orang nawaitu raf'al hadasil asghar, boleh tak boleh? Boleh. Apa hukumnya? Sunat. Kalau tak sebut, kalau dia talaffuz, dia sebut dengan lidah tapi dia tak niatlah hati, jadi guna. Dia sebut tapi dia tak tahu. Dia sebut ada orang tanya saya ingat tak ada orang tanya. Dia kata, ustaz masa semayang tadi saya berdiri nak semayang lohor, memang saya niat nak lohor, tiba-tiba saya sebut asar. Macam mana ni? Dah tengah-tengah tu baru saya teringat sali fardal asri. Sebenarnya saya niatlah hati lohor. Maka jadilah isyak. Kita bagi laluan kepada azan. Saat kita sambung sikit perbahasan berkaitan dengan rukun niat. Bismillah. Okey tuan-tuan, kita sambung sikit. Wa talaffuz biha sunnah, melafazkan niat. Ya, ini menyebut bahawa dia akan mengambil wudu, mengangkat. Dia boleh sahaja aku mengambil wudu, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Perkataan-perkataan yang seperti ini boleh kita sebutlah. Nawaitu raf'al hadathil asghar, semua tu di sisi mazhab al-Imam Syafi'i sunat disebut. Sunat disebut. Anda, bila nak sebut ataupun bila kita nak niat, bukan bila nak sebut, bila kita nak niat. Bila kita nak niat, anda ghusli awwali juz'in minal wajh, iaitu ketika kita membasuh
anggota, bahagian anggota juz'in minal wajh, sebahagian permulaan kepada muka. Maksudnya, tapi sebelum tu saya nak abang, niat ni bukan semua mazhab sepakat lah. Niat ni wajib bukan semua sepakat. Abu Hanifah sebut bila? Abu Hanifah dia kata niat ambil wudu sunat. Abu Hanifah mazhab Hanafi dia kata ambil wudu niat tu sunat. Jadi tak sepakatlah bab niat ni. Cuma kita lah ni majlis mazhab Syafi'i dia kata rukun, wajib mah. Okey. Pasal apa dia kata bila kita mula-mula kita basuh apa? Basuh tangan. Tapi niat tu bukan masa basuh tangan, masa basuh Pasal apa masa basuh muka? Bukan masa basuh tangan. Kerana apa? Kerana dia kira anggota wajib. Anggota wajib apa dia? Muka, tangan hingga ke siku, kepala, kaki. Jadi yang mana nombor satu yang wajib? Muka. Jadi masa kita basuh anggota wajib, start yang pertama, masa tu kita niat. Pasal tu kalau kita in case dalam situasi-situasi tertentu, tak payahlah yang sunat-sunat ni basuh tangan seperti orang ramai ke. Kan? Benda-benda sunat ni abaikanlah. Apa dia benda sunat? Basuh tangan umpamanya, basuh 3 kali. Ini dah tahu kata tempat tu ayak tak banyak orang ramai, basuh 3 kali. Kan? Bukan kata ni saja, banyaklah benda-benda dia kena pandai lah. Tengok adapt, sesuaikan keadaan macam ni, kita skip yang ni, buang, ambil betul-betul hak wajib ya kan. Nampak? Okey. Seterusnya dia kata apa lagi? Dia kata ketika kita membasuh muka. Muka ni lagu dia kena tahu juga muka ni tang mana. Muka ni dia panggil gigi rambut. Pasal apa? Pasal ada orang dai luas 2 hektar. Ada yang jenis 1 kelung. So rambut ni dia kena tahu tang mana. Dia kena tahu ni gigi rambut. Gigi rambut orang normal. Dia kata lelaki Sami Belu jenuh. Kalau Sami Belu kita kata bila kat dia kan dia duduk mati tak boleh kata lah. Dia punya rambut tang ni kan. Takkan dia nak basuh tang ni. Dia pun basuh tang ni. Kalau dia masuk Islam 2-3 hari ni, dia belajar main wuduk pergi perkim, dia kena basuh tang ni juga. Walaupun rambut dia tang ni kan. Dia lepas tu mari ke bahagian ni lah, gigi janggut. Ni selat-selat janggut ni sunat lah. Tapi ini itu dia panggil muka kan. Basuh berapa kali? Sekali. Itu paling wajib kan. Okey. Lepas tu dia kata apa? Kita niat, lepas tu kita basuh muka. Basuh muka kan. Okey. Cuma sekarang ni berlaku sedikit perbezaan bila kita sebut membasuh muka. Kita tengok sikit basuh muka. Basuh muka ni, kalau kita tengok isu muka ni hidung dengan mulut, iaitu istinsyaq, istinthar dengan madmadah. Buk masuk ayak lah hidung, nyeh keluar dengan kumuk. Istinsyaq, istinthar, madmadah. 3 benda ni dia masuk dalam kategori apa? Masalahnya pasal dia duduk tang muka. Kalau dia duduk tang perut senang. Kalau hidung dia duduk tang perut kita tahu dah kata sunat, tapi dia duduk tang muka. Maka okey, sebahagian fuqaha kata wajib basuh hidung dengan berkumuk, wajib. Di atas apa? Dia dianggap sebahagian daripada muka. Dia dianggap sebahagian daripada muka. Jika kita bersama dengan ulama yang pegang dia tu sebahagian daripada muka, wajib basuh pasal muka wajib. Tapi kalau kita bersama dengan pandangan yang kata hidung dan mulut dia tak termasuk daripada muka, walaupun dia berada pada anggota muka, maka dia hukumnya tak wajib. Jadi kalau tuan-tuan tak masuk hidung pun, tak kumuk pun, tetap sah. Itu berlaku khilaf.
Lepas tu sekarang ni tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan basuh apa lepas pada muka? Kita nak pergi secara cepat ni. Basuh tangan hingga ke siku. Basuh tangan hingga ke siku ni semua ulama kata kenalah. Cuma mereka berbeza pendapat. Kalau dia basuh daripada siku ke tangan, dia berkata yang pentingnya basuh. Makna kalau dia basuh tangan hingga ke siku, basuh. Kalau tuan-tuan basuh tangan siku hingga ke tangan, basuh tak? Basuh tak tangan? Basuh. Kalau basuh kau tu basuh tak? Basuh. Yang pentingnya basuh. Dia kata tak apa. Tak ada masalah. Yang tu tidak termasuk dalam perkara yang boleh menjejaskan wudu. Okey. Yang ni tak ada masalah sangat. Sunnah lah kalau tuan-tuan nak pelebih sikit. Tapi janganlah sampai ke ketiak. Itu dah mereka membazir pula kan. Okey. Basuh lebih sikit lah. Sebab itu bila sebut tangan masalah tau. Quran bila dia sebut tangan, kalau kira hak wudu sampai sini, betul tak? Bila kita nak kerak tangan orang mencuri, kita nak kerak takat mana? Kalau kita ambil hak wudu, kita kerak daripada sini. Kan? Ada yang kata kaf, ambil daripada takat ni pasal tengok pada aurat banyak part. Saya nak habaknya tangan tu kadarnya kalau ambil pada wudu sehingga ke siku. Kemudian basuh tangan ni tak payah bahas banyaklah, benda mudah. Lepas tu basuh apa? Kepala. Basuh kepala. Yang ni kena bahas sikit. Sikit je. Supaya tuan-tuan nampak cerah sikit. Hadis semua yang cerita ambil ayat mayang, semua cerita ambil ayat mayang, dia cerita guna basuh habis. Ni tolak mai, tolak pi. Poinnya basuh semua. Yang mazhab kita ni kata wajib sapu kepala. Tapi tang mana yang dia kata sikit tu, separuh tu. Ni dia cara dia bahas ni. Pertama, perkataan wamsahu biruusikum. Ba dalam bahasa Arab boleh membawa maksud ba'du, sebahagian. So bila kita translate, ni kena dengar bagi elok-elok perbahasan ni. Bila kita translate dan sapulah, oleh kerana ada ba di situ, dia tak kata sapulah kepala kamu, tapi biruusikum, ada ba, huruf ba di situ, kita boleh terjemah dan sapulah sebahagian kepala. Mai mana perkataan sebahagian? Mai daripada huruf ba tu. Huruf ba tu boleh jadi hukum tau. Huruf ba tu boleh jadi hukum. Sebab itu bila Piramli tanya di mana kekuatan hang tuah? Di mana? Di huruf ta. Kalau buh ba dia jadi apa? Buah. Palung kenal hang buah? Tak kenal. Ba tu. Okey, tu satu. Tak apa satu. Okey. Tak apa. Nak habaq kata tak wajib basuh. Tapi dia kata sunnah. Mazhab Syafi'i kata sunnah. Sunnah sapu macam Nabi sapu habis. Tetapi macam mana dia boleh kata kalau sapu sikit pas sah? Berdasarkan hadis Nabi sapu atas sobat. Dalam hadis tu Nabi buat macam mana? Dia tolak imamah. Hadis Bukhari menunjukkan memang Nabi pakai sobat. Orang kita dia keliru tau. Dia keliru tang mana? Nabi pakai serban ke tak? Soalan dia, Nabi pakai serban ke tak? Apa jawapan dia? Nabi pakai serban ke tak? Jawapan dia pakai. Tak ada siapa khilaf. Pasal dalam hadis habaq dia tolak serban. Tak pakai nak tolak apa? Siapa tak nafikan Nabi pakai serban? Yang kita duk bertengkar tu tang mana? Bukan tang pakai, tang mana? Kelebihan pakai tu. Pakai tak? Kita pun pakai.
Ni kepiah lebih. Sahabat. Cuma yang kita duk tekankan tu kelebihan pakai. Barang sesiapa yang semayang dengan memakai serban, kelebihannya 70 kali lebih daripada orang semayang yang tak pakai. Tuan-tuan, semayang tak pakai sah, tapi orang yang pakai 70 kali lebih pada orang pakai. Hak ni mohon. Hak ni mohon. Tang pakai tu yes, memang Nabi pakai. Tapi tang kata hak ni lebih tu tak ada. Tak sahih. Okey, nak abang tu je. Dia berkata depa ni mau tak pakai. Tak tahu tuan-tuan. Pakai tak pakai lebih ni, ini isu bebas lah. Pasal apa? Pasal apa? Pakaian ni sunnah apa? Adat dia. Pasal itu Nabi bila dia pergi perang dia pakai baju besi. Kan? Sebab dia pakai tu mengikut suasana. Serban pakaian apa? Pakaian Arab. Saya nak tanya tuan-tuan, jawab bagi betul-betul, jangan bohong, jawab ikhlas. Abu Jahal pakai ke tak? Abu Jahal pakai ke tak? Tok Imam pakai. Yang jual kotior bang maghrib tak pi pun pakai. So don't judge. Jangan kita, saya tahu ada sebahagian ustaz-ustaz dia tak pakai, tak apalah, rambut dia elok. Mungkin dia tak pakai. Ada setengah-setengah pakai, kita tahu dia nak cover. Macam-macam lah kan. Jangan duk main sekarang. Tak apa. Yang tu bebas. Siapa nak pakai ahlan wa sahlan. Dia nak ikut Nabi, aku pakai ni ikut Nabi, boleh pahala. Bukan pahala serban tu, pahala ikut Nabi. Kan? Jangan main-main. Sajak pun pakai. Okey. Balik pada tajuk kita. Tang mana ni? Okey, basuh. Jadi Nabi tolak sikit. Dia sapu nasiyah. Nasiyah ubun-ubun. Ubun-ubun. Kita ubun-ubun kita kerah kekiang lah. Ubun-ubun. Dia sapu sikit atas ubun-ubun, dia sapu kelebihnya atas serban. Itu dalil paling jelas, kuat, tonggak dalam mazhab Syafi'i. Nabi nak habaq kata sikit pun dah memadai. Jadi nak habaqnya sapu semua dengan sapu sikit. Khilaf furu'. Dia bukan kata tak payah sapu, dia kata sapu cuma kadar minimum. Sebab itu kalau tuan-tuan nak pegang dengan mazhab Syafi'i pun tak ada masalah. Tuan-tuan sikit, coek sikit. Ada hadis Bukhari Nabi sapu sikit, okey, pas. Tapi kalau tuan-tuan tanya dalam hadis yang cerita sunnah yang sempurna, yang kebiasaannya, yang sahabat cerita, yang hak Nabi duk buat selalu tu, dia sapu semua. Dan mazhab Syafi'i sendiri pun suruh sunnahnya sapu semua. Waktu saja. Tapi tang dia nak kata, tang nak lepas bagi sah tu sikit pun. Jadi tak ada masalah. Itu je. Kan? Tak payahlah kita tengok kawan tu sapu, cekak rambut dia. Main ni aku nak ajak bagi betul sikit. Tak payah. Benda-benda khilaf furu'. Pasal itu dia kata rukun menyapu sebahagian kepala. Ni telinga ni pula dah. Pasal dia duduk tang kepala. Kalau dia duduk tang leher, selesai. Dia duduk tang kepala. Kalau dia duduk bawah sikit, tak bincang lah tuan-tuan. Dia duduk tang ni. Bila dia duduk tang ni, dia kepala ke tak? Kalau dia kepala, kena basuh lah pasal kepala wajib. Ada kata dia kepala, ada kata tak. Lepas tu bila nak basuh dia, ambil air hak yang pakai kepala ke atau ambil air lain? Ada kata ambil air kepala, air bekas kepala pasal Nabi sapu, terus dia cot masuk tu siap. Ada yang kata ambil air lain. Kalau kepala sekali, kalau telinga kalau pakai hukum kepala sekali. Jadi yang telinga ini khilaf. Tak ada masalah. Yang penting kepala. Dia kata aku basuhlah kepala tu, telinga lupa, tak apa. Khilaf. Okey. Tengkok tak ada masuk bah. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang ini kena jaga elok. Basuh kaki ni. Pasal sahabat cerita pernah satu peristiwa, kami balik. Apa dia ni? Daripada satu musafir kalut. Geng Ansar kalut nak ambil air sembahyang. Tak basuh tapak kaki. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit neraka. Sebab itu kita kena basuh bagi elok. Kalau tak kena tak sah. Dan Nabi dalam hadis Muslim, Nabi pernah tengok satu orang basuh tak kena sikit dia. Nabi suruh dia pergi sembahyang lain, pergi ambil wuduk lain, pergi sembahyang lain.
Pasal itu kita sebut di antara syarat nak bagi sah ayat sembahyang mesti tidak ada yang tak kena dan mesti tidak ada yang terhalang. Okey. Dan yang terakhir tertib, iaitu mengambil ayat sembahyang. Okey tuan-tuan, saya nak sebut sikit mazhab Syafi'i. Pasal apa dia kata tertib ni wajib? Okey tuan-tuan. Basuh sekali, 2 kali, 3 kali, Nabi pernah buat semua. Nabi pernah basuh sekali, Nabi pernah basuh 2 kali, Nabi pernah basuh 3 kali. Menunjukkan bahawa bilangan sunat. Tetapi mazhab Syafi'i tanya, ada tak hadis Nabi pernah tak ikut tertib? Kok tuan-tuan pernah jumpa? Ada atau tidak satu hadis Nabi ambil ayat semayang tak ikut tertib? Tak ikut kepala, tak ikut muka, tak ikut tangan, tak ikut kepala, tak ikut kaki. Ikut maknanya dia buat macam basuh tu. Basuh 1, basuh 2, basuh 3, kadang-kadang basuh 2, kadang-kadang basuh 1, kadang-kadang basuh 3. Menunjukkan variasi banyak tu tak wajib lah. Tapi ada tak tertib tu dia buat lawan tertib? Tak ada. Bila tak ada, apa maksudnya? Benda tu tak ada pilihan, mesti ikut. Itu cara penghujahan dia. So berdasarkan mazhab Syafi'i, jika tuan-tuan buat 6 perkara ini, yang lain tu baca bismillah, bersiwak, apa lagi kan? Yang lain itulah yang baca doa, semayang apa semua tu, yang tak ada dalam 6 ini dia jatuh sunat. Inilah perbahasan sedikit yang boleh kita ambil manfaat daripada khazanah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Selesai. Dan saya ingat tuan-tuan, semua yang benda yang tuan-tuan buat ni, walaupun tuan-tuan mungkin tak tahu kata mazhab Syafi'i ataupun mungkin tuan-tuan tak mengaku, tapi sebenarnya tuan-tuan telah mengamalkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu dakwaan tak penting, mengaku tak penting. Yang penting apa? Yang penting kita amal. Yang mengaku tak payah mengaku, tak payah bangga, yang penting kita amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan fiqh, kefahaman kepada kita dan kita boleh beramal. Yang penting tuan-tuan kena tahu, Allah tidak menerima salat sehinggalah dia berwudu. Fil wudu out sembahyang. Miftah, sehingga Nabi kata apa? Miftahus salah. Kunci kepada nak bukanya sembahyang itu adalah wudu. Kunci. Tuan-tuan ada kereta tak ada kunci. Ada rumah tak ada kunci. Boleh buat apa? Boleh tengok. Kan? Nampak besar perumpamaan Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.